KPM. Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Hari ini agak istimewa sikit tajuk kita. Sebab apa? Hari ini kita nak share pasal pengalaman di para Olimpik tu sendiri sebenarnya. Dan kita ada bersama-sama kita tetamu kita, Puan Rohana binti Yusof. Terima kasih kerana datang pada rancangan kita dan kita nak share. Sebenarnya Kak Ana pun sebenarnya dah datang kan. So kita nak share lebih sikit hari ini all about pengalaman kita kali pertama memenangi pingat emas. Bukan satu tetapi 3 di Rio Olimpik pada ketika itu. Kita nak cerita pasal yang tu dulu, di mana pertama kali kemundangnya lagu Negaraku di arena antarabangsa di para Olimpik itu sendiri. Terima kasih Kak Ana, boleh kita cerita sikit? Okey, terima kasih Aruna atas seka jemputan. Okey, untuk pengetahuan semua sebelum saya masuk kepada Paralimpik Rio, sebenarnya untuk makluman semua, kita Malaysia pernah memenangi pingat di beberapa kejohanan yang lepas, iaitu Paralimpik yang lepas, di mana total kita pernah pungut 11 pingat, di mana 3 pingat emas, 2 pingat perak dan 6 pingat gasa. Tapi yang emas 3 ni kita dapat capai di Paralimpik Rio pada tahun 2016. Okay, right. So maksudnya yang awal-awal tu mungkin yang ni 2016 ni lain macam sikit. Lain macam sebab kenapa tahu? Sebab gold medal. Betul. So yang dulu-dulu tu pun kita appreciate, maksudnya kita hargai. Cuma orang kata tak nampak sebab kita tak dapat gold medal. Bila dapat gold medal ni semua orang lagi bangga lah kan. Asalnya kita pun bangga walaupun silver ataupun gangsa kan. Pingat apa pun mesti bangga. Ya betul. Tapi bila gold tu dia lain sikit lah. Aura dia tu macam betul. dikenang-kenang tu. Betul. So Kak, pengalaman akak bersama dengan atlet-atlet di sukan Paralimpik itu sendiri dan terutamanya di village itu sendiri sebenarnya. Sebab bukan semua dapat berpeluang untuk pergi ke sana dan bersama. Sebab kita boleh buat persediaan, tak ada masalah. Daripada sini kita nak buat persediaan, dumtam semua boleh. Tapi bila sampai di saat sana betul-betul kita nak di mana melangkah selangkah ke arah kejohanan tu sebenarnya jantung dah nak terkeluar. Betul, yang tu memang tak tipu. Saya bukan atlet saja. Ramai sekali yang jantung nak terkeluar. Ya betul. Okey, di sini saya boleh share lah sedikit sebanyak dengan adik di luar sana berkaitan dengan apa yang dah berlaku sepanjang saya mengikuti atlet di Paralimpik Rio. Betul kata Aruna, mungkin dekat sini kita dah prepare dari segi mental diorang. So diorang pun dah memang nampak bagus. Tapi bila pergi ke Johanan, dia situasi Aruna sebenarnya kalau dekat sini kita tak menghadapi lagi situasi tu. Bila berada di sana, kita dah menghadapi situasi kejohanan di mana kita dah tahu dah apa yang kita nak. So aura negatif tu akan datang. Masa itulah kita akan banyak fikir. Masa itulah juga kita nampak opponent kita. Bila kita nampak opponent, apa yang patut yang kita rasa mesti kita akan rasa takut kalau opponent kita tu adalah yang terbaik. Tapi apa yang saya sarankan kepada adik-adik atlet saya dan adik-adik di luar sana pun mungkin boleh tahu di mana kita kena fikir apa yang telah kita tetapkan sebelum ni. Jangan kerana satu benda yang kecil akan efek kepada diri kita. Sebab kita dah sampai sana tu sebenarnya sebelum sampai tu kita tak nampak lagi dia punya gah dia. Tapi bila kita dah sampai kat sana dengan Olympic Village dia, dengan tempat penginapan, tempat makan, dan lepas tu kita dah nampak opponent kita. Lepas tu daripada seluruh negara, bukan seluruh, maksudnya pelbagai negara dia ada di situ. Itulah cara satu yang kita nak networking juga. Atlet-atlet akan mengenali antara satu sama lain dan sebagainya. Saya rasa itu satu pengalaman yang mana
hanya mereka-mereka yang dapat mengalami perasaan ni sebenarnya dapat tahu apa keistimewaannya. Sebab macam saya cakap semalam kan, bila kita kemundangkan lagu Negaraku di arena antarabangsa ni, memang you akan dapat goosebumps. Sebab dengar lagu Negaraku pada hari biasa dan pada ketika itu jauh bezanya sebenarnya. Okey Aruna, macam Kak Na selalu Kak Na bagi tahu kepada atlet masa dekat kejohanan Paralimpik Rio, Kak Na pesan kepada atlet, awak jangan tengok sangat opponent. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang nak menunjuk, hakikatnya belum tentu dia bagus, tapi dia menunjuk behavior, personality yang bagus supaya boleh menakutkan pihak lawan. So apa yang Kak Na sarankan kepada atlet, you fokus je pada you punya training, ingat pada matlamat awak dan jangan fikir benda lain. So pegang kepada satu benda, saya datang sini adalah untuk berjaya demi bukan diri saya saja, demi negara, demi keluarga tercinta. Bila kau kita bawa, maksudnya atlet bawa aura tu, so dia mungkin akan lagi rasa bersemangat. Aura tu penting kan, betul kan? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita tengokkan, saksikan video yang sangat hebat sebenarnya kan. Kita tengok atlet-atlet Paralimpik dengan kejayaan mereka dan betapa bangganya ibu bapa mereka dan rakyat-rakyat Malaysia. Saya pun bila dengar kata-kata ni sebenarnya terharu bila dengar benda-benda ni kan. Sebenarnya bukan mudah, sebab perjalanan untuk nak sampai sana bukannya sedikit. Perjalanan dia jauh dan pengorbanan atlet-atlet kita dan ibu bapa dan ramai yang terlibat dalam sukan-sukan tu sebenarnya banyak. Betul tak Kak? Betul. So Kak, kalau saya nak tanya balik, apakah rahsia kejayaan untuk atlet-atlet kita di arena antarabangsa seperti Paralimpik, Olimpik ni sebenarnya? Okey, kalau kita tengok kan, sebenarnya semua pihak memainkan peranan penting. Tapi dekat sini saya nak share dengan adik-adik di luar sana dan ibu bapa di luar sana atau penonton di luar sana supaya anda semua tahu bahawasanya untuk melahirkan seorang atlet yang berkaliber, di mana ia tiga orang utama yang memainkan peranan. Pertama adalah jurulatih. Tanpa jurulatih siapa anda? Sama juga dengan adik-adik dekat rumah. Kalau adik belajar tanpa guru, siapa adik? Betul. Okey, pandai tak adik membaca? Okey, macam tu juga dengan atlet. So atlet, jurulatih memainkan peranan, di mana jurulatih ni lebih daripada mak bapa. Di mana dia orang tahu, oh atlet dia ni tak boleh ni, atlet dia boleh ni. Maksudnya jurulatih tu orang yang paling memainkan peranan. Jadi di luar sana kalau boleh jurulatih yang di luar sana mungkin perlu memainkan peranan lagi orang kata lagi banyaklah dalam membantu atlet-atlet di luar sana, terutamanya di kawasan pedalaman. Sebab di kawasan pedalaman ni kadang-kadang budak ni dia tak terdedah sangat. Betul. So jadinya kita kena cari talent tu lah. Ya, betul. Ubi tu sebenarnya, betul Sebab itulah atlet kita yang dah berjaya dekat peringkat sekarang, dia orang takkan lupa kepada jurulatih yang di luar sana. Betul. Yang di negeri yang pernah membantu dia orang. Betul, kalau saya ingat balik pun, kalau tanpa jurulatih atau tanpa cikgu saya yang bawa kereta di awal-awal tu dengan duit dia sendiri. Siapalah awak? Betul, siapalah Okay, saya betul. mungkin tak duduk sini lah sebenarnya, betul. So yang kedua siapa? Yang kedua adalah family. Okey, ibu bapa. Ibu bapa dan juga adik-beradik, di mana ibu bapa dengan adik-beradik kena banyak menyokong anak-anak di luar sana untuk mereka menanam minat terhadap sukan. Kalau kata ibu bapa nampak anak kita ni main baling satu benda, mungkin kita boleh cuba dia orang untuk terlibat dengan sukan bowling. Betapa pentingnya untuk yang atlet-atlet sukan para ni sokongan daripada ibu bapa sebenarnya. Ya, Mungkin sebab betul, kita ada atlet para, Arina. bila of course kita dah ada ataupun anak-anak di rumah yang kurang keupayaan ni dan sebagainya, mesti cara ni berbeza dan sebagainya. So betapa pentingnya kalau ibu bapa ni untuk mendekati minat dan mengetahui apa minat anak-anak ni sebenarnya. Sebab kalau kita nampak Aruna, kalau atlet yang normal, dia orang boleh pergi training sendiri. Kalau atlet yang mempunyai ketidakupayaan, mereka memerlukan sokongan orang di luar sana untuk bantu. Maksudnya especially ibu bapa lah. Di mana ibu bapa perlu bawa anak-anak pergi training. Dan yang ketiga Aruna adalah sokongan daripada luar, iaitu contohnya daripada ISN, daripada Majlis Sukan Negara, daripada Majlis Paralimpik Negara. So persatuan yang mana yang terlibat dalam melahirkan atlet yang
berkaliber ni sebenarnya yang di peringkat antarabangsa ni sebenarnya. Sebab sebenarnya atlet Paralimpik ni memerlukan banyak sokongan. Kalau tanpa sokongan yang diberikan daripada setiap individu, tak kira daripada akar umbi sampai ke mana sahaja, persediaan kita dan pertolongan kita kepada mereka melangkahkan mereka satu langkah lagi untuk menjadi seorang juara. Dan saya rasa atlet-atlet Malaysia ni tak kurang dengan atlet-atlet mana luar negara pun. Sebab banyak sukan yang sebenarnya di Paralimpik ni kita dah pecah rekod. Kita sentiasa ada pencapaian yang sangat tinggi sebenarnya dalam sukan Paralimpik ni sebenarnya, kan? Betul tak, Kak? So Kak, kita dah cerita pasal apa keperluan yang tiga. So ada lagi tak persediaan-persediaan yang Kak nampak yang Kak berikan kepada mereka sebelum pergi ke Olimpik ni sebenarnya? Persediaan dari segi psikologi kan. Okey, apa yang saya sebagai seorang pegawai psikologi selalunya saya terapkan kepada atlet sebelum kejohanan, maksudnya di fasa persediaan atau spesifik, kita pastikan atlet apply pre-performance routine. Tapi sebenarnya kita kena tahu pre-performance routine ni jangan dari segi fizikal saja. Betul. Tapi dari segi mental juga. Itu yang saya cakap, dari sini juga sebenarnya. Sebab kenapa? Selalu orang kata di awal-awal ni semua fizikal je. Kalau kita buat dari segi fizikal saja tapi dari segi mental kita tak train, macam mana kita nak dapat kualiti masa dekat kejohanan sebenar? Betul. Jadi apa yang adik-adik di luar sana patut lakukan, di mana adik kena buat rutin, contohnya seperti breathing, self-talk. So daripada situ bila dia orang dah train sekarang, bila dia pergi kejohanan, secara automatik benda tu berlaku. Tapi kalau tak train sekarang, macam mana bila kat sana nanti kau baru nak buat, kau rasa boleh ke? Benda tu jadi satu isu lah. So since akak dah di Paralimpik hari tu kan, di Rio dan Tokyo saja, baik, betapa banyaknya atlet-atlet akak menggunakan kemahiran psikologi tu sebenarnya? Okey, terus teranglah saya cakap Aruna, kalau kita nak tengok, sebab saya seorang psikologi yang pergi sana, jadi kalau kita nak tengok semua tu memang tak orang kata tak dapat lah. Tapi apa yang saya rasa, saya percaya atlet saya di mana diorang buat. Sebab apa yang saya nampak masa diorang nak, contohlah latih Ramli, sebelum dia nak lompat, saya nampak dia apply breathing. So benda tu sebenarnya dia mengguna sebab dia dah buat sebelum semasa training. Jadi bila kejohanan dia secara automatik benda tu berlaku. So ini yang ayat dia sebenarnya. Kita nak jadikan benda tu automatik. So sebagaimana kita melatih fizikal kita untuk membuat lompatan tu, sebenarnya sebelum membuat lompatan tu ada perkara-perkara yang kita kena kita kena buat. So maksudnya kalau dalam training tu kena dah belajar buat benda tu, betul tak? Sangat-sangat penting kita apply masa training supaya ia adapt dengan diri kita. Dan insya-Allah bila pergi kejohanan, benda tu akan datang dengan sendiri. So, untuk akak, kalau let's say lah saya nak tanya, sebab kita dah cerita pasal pengalaman dan sebagainya. So, Olimpik yang pertama yang di mana tak ada audience, di mana banyak kengkangan, dah dilambatkan setahun lagi. Olimpik 2020 adalah Olimpik ataupun Paralimpik yang di mana di dalam sejarah, di mana pandemik yang secara besar-besaran berlaku, dan sekarang sebenarnya atlet pun masih dalam pandemik dan masih dapat join kejohanan ni sebagainya, kan. So ada banyak persiapan yang saya nampak yang daripada pihak psikologi sebenarnya yang dah banyak diorang buatkan. Boleh akak share sikit apa perbezaan antara dua ni sebenarnya? Macam ni lah Aruna, kalau bila fikir balik dia ada pro and cons lah. So dari segi kebaikan yang saya nampak dalam untuk Olimpik Tokyo ni, kita kurang tak ada audience. So audience ni sebenarnya satu gangguan kepada individu yang ingin beraksi, kepada atlet kita lah. Jadi bila kurangnya gangguan daripada luar, mungkin atlet kita tak dari segi negatif, maksudnya bimbang ke daripada emosi negatif tu kurang sedikit lah. Tapi dari segi kekurangannya di mana persediaan atlet sebelum pergi ke Olimpik Tokyo tu, di mana diorang tak banyak kejohanan. Kalau you tengok dulu Olimpik Rio, atlet back to back pergi kejohanan. So daripada situ diorang boleh tahu level semasa dia. Sebab kita bila kita train dan tak ada pengukuran. Sebab pengukuran tu sangat penting sebenarnya, kan. So kali ni seolah-olah diorang dah training dan Olimpik tu lah sebenarnya satu. Tapi bagusnya jurulatih dan pihak-pihak tertentu di mana mereka buat juga kejohanan, walaupun buat macam time trial, simulasi. Sebab atlet ni diorang nak tahu level dia. Even kita pun kita nak tahu. So daripada situ kita bagi tahu kepada atlet, walaupun ni adalah lokal, dibuat oleh jurulatih sendiri, tapi you kena betul-betul
buat call out supaya you tahu di mana level you. So bawa balik feeling tu sebenarnya. So maksudnya ini yang kita ceritakan, benda yang boleh dikawal. Maksudnya kalau dah tak boleh keluar, kita buatlah dalam negara, betul tak? Janji ada pengukuran berlaku dan kita tahu di mana tahap kita. Dan tak kurang sebenarnya atlet-atlet kita ni memang boleh mengadaptasikan dalam situasi dengan keadaan yang terbaik. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan, atlet-atlet negara kita ni antara atlet yang terbaik di dunia sebenarnya. Dengan cara pemikiran kita dan sebagainya. Mungkin kita tak menghargai di mana kita sebenarnya. Betul tak Kak? Terima kasih Kak untuk share pengalaman-pengalaman ni. Saya rasa memang sangat valuable. Kita jumpa selepas ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah tengok banyak pasal persediaan-persediaan yang pertama yang itu pre-performance routine dan sebagainya. So akak ada lagi tak persediaan-persediaan ataupun tips-tips yang diperlukan untuk kita nak share daripada atlet Paralimpik tu sendiri sebenarnya, sebab akak kan pegawai kan. Ikutkan banyak lah tapi betul. kita kekangan masa, maybe kita ambil tips yang betul-betul berkualiti Betul. Okey, tadi yang first tadi saya bagi tahu pasal pre-performance routine. Betul. Yang kedua adalah imagery, bayangan. Di mana bayangan ni dekat, saya selalu sarankan kepada atlet saya everyday buat bayangan performance imagery. Di mana awak habis je training, bayangkan dekat apa yang awak perlu improve untuk hari esok. Maksudnya macam study lah. Betul. Kalau awak balik sekolah, okey apa patut buat, takkan letak beg kat tepi je. Betul. Mesti kita ambil beg, kita study balik apa yang cikgu dah ajar tadi. Betul. So esok kita lagi ingat lah. Betul. Okey. So Sebenarnya kalau betapa pentingnya kalau let's say kita bayangkan immediately after kita habis training. Maksudnya kita mungkin singkatkan masa dan feedback tu terus. Betul tak? ya. Kalau bagusnya lah, tapi bila penat, betul. benda tu susah nak datang. Betul, So apa betul. yang kita cakap kepada atlet selalunya, you all balik, you all makan, mandi dan you all ada masa rest. Dalam masa rest tu maybe you all boleh recall balik. Ataupun kalau rasa tak cukup, malam sebelum tidur. Sebab masa ni sempat. Sebab yang pentingnya kita analisis diri dan kita study apa kelemahan yang kita nampak pada diri kita. Kita jangan sekadar jurulatih yang cakap. Betul. Kita sendiri kena study diri Betul. kita. Sebab ini yang membezakan kita dengan atlet elite dan atlet yang masih tengah membangun. Ya. So selangkah kita kena ada usaha sikit. Walaupun kita penat, kita rasa macam okay, I kena buat juga benda ni. Sebab dengan ni yang membezakan kenapa elite atlet dan bukan sebenarnya kan. Ya, Itu yang betul. selalu saya perasan bila atlet ambil inisiatif untuk membuat sesuatu aktiviti yang dah disarankan kepada mereka. Betul. Okey, apa lagi Kak yang tips Okey, yang nak share? lagi satu saya nak bagi tahu pasal imagery tadi lah. Okey, first yang Kak Nal sarankan kepada atlet adalah bayangan Betul. performance lah, performance imagery. Yang kedua adalah motivation imagery. Yang ni selalunya bila atlet dekat dengan kejohanan 1 bulan sebelum kejohanan, saya dah minta diorang bayangkan the performer yang terbaik yang pernah dia orang dapat, supaya dia dapat aura yang aura semangat untuk berjaya seperti tu. Ini contohnya macam seolah orang kata lah, kalau macam orang contohlah mungkin adik-adik tak faham pun, tapi kalau siapa yang nak kahwin tu dan makin nak dekat nak kahwin tu tak boleh nak tidur rasa happy. Selalunya saya borak macam tu, saya buat lawak sikit dengan adik-adik saya. Sebab benda ni kita nampak, kita pernah biasa tengok orang kahwin dan sebagainya. So bila orang nak dekat dalam kahwin ni dia dah lain macam, dah ada aura lain macam. Kita nak aura tu supaya bila kita ada aura tu, kita akan lagi rasa bersemangat, lagi rasa macam tak sabar nak berjuang. Betul. So maksudnya kita bukan lari ketakutan, tetapi kita nak bersedia untuk nak pergi ke Johanan dan mempamerkan yang terbaik yang kita ada sebenarnya. Betul. Apa lagi tips Kak? Okey, tips yang ketiga adalah paling penting adalah pengurusan diri. Di mana yang ni yang paling penting, di mana kebanyakan di kalangan kita rasa benda tu adalah remeh. Betul. Tapi benda tu yang boleh efek kepada kita punya prestasi. Okey, adik-adik kena tahu, perkara pertama adalah disiplin. Kalau kata kita tak disiplin, macam mana kita nak menjadi seorang yang berpemikiran sebagai seorang champion? Betul. Okey. Kalau adik-adik di luar sana nampak atlet yang telah ada menempa nama di peringkat sadar dunia seperti Datuk Lim Chow Wei, Datuk Nikon, yang untuk able lah. And then untuk Paralimpik Ziyad Zulkifli, Latif dan juga Ridwan Fauzi, di mana mereka punya disiplin diri adalah sangat bagus. Betul. Di mana dia orang tahu waktu tidur dia orang, berapa lama patut dia orang tidur, makan dia orang dan juga recovery adalah sangat penting. So ni adalah perkara-perkara yang tak boleh nak lari. Kalau adik-adik nak jadi atlet, Ya. kena buat benda ni. Kena.
So ini dah macam kata ini yang tak boleh lari lah. Maksudnya semestinya kita kena buat. So disiplin diri tu sangat penting sebenarnya. Sangat penting. So ada lagi tak tips-tips yang Kak nak bagi ataupun kita nak buat penutupan sekarang ni sebab mungkin dah cerita banyak ni kan. Betul lah. So pada Kak, kalau adik-adik di luar sana fokus kepada 3 benda ni, insya-Allah adik di luar sana pun boleh berjaya seperti mana atlet-atlet negara kita yang pernah berjaya dan sekarang tengah menepun nama di pesada dunia. Betul. So adik-adik kena buat. Jangan dengar sahaja. Kalau tak buat, takkan dapat. Kalau tak suap tu tak adalah makan. Ya, betul. Lah. So maksudnya kita dah apa yang kita share ni adalah sebenarnya untuk meningkatkan motivasi adik-adik sebenarnya. Supaya adik mungkin di sini tapi bila adik dapat praktiskan benda-benda ni sebenarnya mungkin selangkah lagi selangkah dan bila tiba masanya anda dah bersedia. Menyenangkan adik-adik di luar sana bila berada satu level yang orang kata okey daripada sini adik dah okey, so akan naik ke level lagi bagus. Adik dah ada benda tu semua. Maksudnya ilmu dah pekung di dada lah, betul lah. So jangan bila dah sampai kat sana baru nak cari ilmu kan, susah sikit lah, betul lah. Okey adik-adik, untuk hari ni Akak ada bagi satu latihan di mana kita menggunakan 4W dan 1 hash, iaitu what, why, when, where dan how. Okey, adik boleh letak sini what, apa aku nak? Okey, aku nak dapat gold medal semasa kejohanan sekian. Why? Kenapa saya nak? So, sebab saya nak banggakan mak ayah saya nak jadi seorang juara, saya nak dapat sumber keuangan. Okey, when? Okey, bila? Adik kena fikir, bila aku nak jadi seorang juara ni? Adik letak tempoh. Mungkin adik perlukan masa 1 tahun, tak tahu, adik buat. Okey, dan where? Dekat mana? So, adik cakap lah, mungkin adik nak buat dekat ni, okey, dekat negeri akan buat sikit ke apa, adik letak sasaran tu. Dan how? Macam mana adik nak jadi seorang juara? Bagaimana? So dekat situ adik sedarakan, mungkin adik perlu berdisiplin, mungkin adik kena buat banyak training. So adik senaraikan. So benda ni, tips ni juga bukan sekadar dari segi sukan. Adik boleh guna pakai dalam pembelajaran adik-adik juga. Alright Kak, terima kasih banyak sebab dah bersama-sama kita untuk share pengalaman, terutamanya yang di Paralimpik, Olimpik ni sebenarnya saya rasa bukan senang kan kita nak dapatkan pengalaman-pengalaman ni, dan saya rasa banyak lagi yang kita boleh share, tapi of course kita ada kekangan masa pada hari ni juga. Sehingga kita berjumpa sekali lagi. Saya Aruna dan ini Puan Rohana. Ini Minda Juara. Didik TV KPM